Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada malam ini. Apa khabar saudara? Doa saya agar anda sentiasa sihat walafiat dan berbahagia dengan keluarga. Dalam kesempatan ini saudara, rawatlah cinta kasih bersama dengan saudara, dengan keluarga. Apa khabar saudara Mustafa Ilyas, Puan Rubidin? Semoga bahagia bersama pasangan. Saudara Syarul Azam dari Kota Baru. Gapo gemo? Dah makan dah. Makan lauk gaponyo. Saudara Thomas Tan, saudara Cik Nizam, Ma'jun Kuat Salasa. Waalaikumsalam. Saudara Izzuddin, waalaikumsalam. Saudara Mak Syukri. Begitu juga dengan Kama Awang, saudara Fairuz Samad, waalaikumsalam. Joka, terima kasih atas doa yang diberikan. InsyaAllah kita sihat-sihat walafiat. Erna Dardiri, apa khabar puan? Semoga bahagia bersama keluarga. Mira Harun, saudara Raja Kuala Krai. Ini tentulah dari Kuala Krai. Waalaikumsalam untuk warga Cinta Damai. Terima kasih. Syahrani Salamah, saudara Anwar Jubin. Begitu juga dengan Tuan Abdul Rahman, Tuan Ismail, apa khabar? Dari Besut Terengganu. Bersedut. Daripada Besut Terengganu ni nak pergi ke Pulau Perhentian lagi tu dah. Puan Limah Jacob, saudara Muhammad Farid Yaakob, saudara Mokhtar Siti, from Penang, Jaga Linglong, waalaikumsalam. Saudara Syah Izani, saudara Ahmad Faruza, waalaikumsalam. Saudara Pak Eris, semoga sihat selalu dari Sungai Siput Pak Eris. Hujan tak di sana? Saudara Nosyam, begitu juga dengan Nurizawan, selamat malam. Saudara Yusuf Hasim, terima kasih. Begitu juga dengan Raja Kamal, Raja Bazian daripada Sungai Petani ku, moga sihat di sana. Saudara Mito Biti, waalaikumsalam. Saudara Nadib Ahmad, saudara Nizam Zaini, Nizam Zabran, Rosli Kudin, Abu Nems dan Syam Suri, serta teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. InsyaAllah usai pencerahan ini akan saya santuni satu persatu jika ada kelapangan waktu dan juga ada kesempatan saudara ya. Ini cucu saya ni awal-awal dia masuk, dia senyum saja. Dia kalau saya buat live di rumah memanglah selalu dia akan hadir. Dia suka peminat. Saudara. Begitu juga dengan Puan Rosini Koringot. Selamat malam. Baik saudara, seperti biasa saya harus memberi pencerahan apa yang berlaku pada negara kita. Hari ini adalah merupakan hari yang ke-678 saudara. Sudah 678 hari bumi merdeka ini dijengah oleh virus corona, masih lagi belum dapat kita lihat tanda-tanda usainya. Kerana hari ini menurut laporan daripada saudara Rio daripada Universiti Malaya, tiba-tiba semalam 3,214 ada penurunan, tapi hari ini meningkat balik saudara. Hari ini naik kepada 4,066. Hari Selasa 25 Januari saudara. Dan semalam kematian adalah 10 orang. Jadi itulah keadaannya saudara. Sebab saya katakan kita harus berhati-hati untuk menjaga kesihatan kita. Terima kasih saudara Rio. Jumlah untuk bulan ini saja dengan jangkitan 25 Januari 4066 menjadikan untuk Januari ini kita punya jangkitan sejumlah 79,019 orang. Berhati-hati saudara. Jagalah kesihatan, jagalah kebersihan. Sayangilah keluarga kita. Dan kalau saudara tak jaga kesihatan, kita akan meninggalkan keluarga yang kita kasihi. Terima kasih saudara Rio atas pencerahan yang saudara berikan. Saudara Rio ini daripada Universiti Malaya. Beliau saban hari menghantar kiriman kepada kita berhubung apa yang berlaku pada negara kita dalam sudut jangkitan virus corona. Saudara, baik, seperti biasa saudara, minta izin seketika tak lama mana pun, iaitu untuk memberi pencerahan tentang e-commerce. Kepada mereka yang punya produk yang mahu diwawarkan, sila hubungi Al-Azhar di talian 0113304141. Saudara, dengan Al-Azhar ni tentulah dia punya haruman setangi bakur dan juga wangi-wangian parfum daripada Timur Tengah, baunya semerbak harum. Menggunakan iaitu pati daripada kayu gaharu. Kalau tanya dengan saya menggunakan parfum jenama Amir Al-Khud.
Amir Kut itu kayu gaharu. Amir ni dalam bahasa Arab saudara, raja. Itu katanya. Saudara, dan jangan lupa kalau saudara tak mau order parfum daripada Azhar, boleh juga order rendang tok serta bau berat ibunya. Dan produk baru dia ialah gula O. Gula O itu untuk kesihatan tanpa kalori. Ada 3 package, ada package besar, ada yang kecil dan ada yang spray saja. Memang ini untuk menjaga kesihatan kita supaya kita tidaklah, ini sesuai untuk mereka yang ada kencing manis dan sebagainya, untuk mengurangkan tahap gula dalam badan. Kalau saya tak dapat dengan Azhar, boleh hubungi dengan Siti Farehah untuk mewar-warkan produk saya di talian 017 711 4300 017 711 4300. Dengan Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah untuk makan dengan kanji, dengan nasi, tak payah lauk lain lagi. Harga masih lagi harga lama dan walaupun harga daging naik, walaupun harga daging naik, tapi beliau memasarkan dengan harga yang di bawah paras, sebab untuk berkongsi sama-sama lah saya. Saya juga boleh berhubung dengan Syauqi untuk mendapatkan bekalan buah-buahan ini bagi Lembah Kelang, hanya untuk di Lembah Kelang, iaitu saudara Syauqi dari syarikat Kizinis. Boleh hubungi beliau di talian 012 357 5703. Saudara, buah-buahannya kiwi, cherry, anggur, apple, buah limau dan kepelbagaian buah. Grade AAA, harga di bawah pasaran daripada di supermarket, dan buah-buahan tersebut boleh dihantar terus ke rumah anda. Ini untuk di Lembah Kelang sajalah. Begitu juga, ini produk terakhir saya beri pencerahan, iaitu Popiah Sira Lady Maria. Popiah Sira Lady Maria ini rasanya pedas, rangup dan manis, mengasyikkan. Bila makan satu nak lagi, cukup mengasyikkan. Harganya pun juga adalah harga murah, saudara. Saya tak boleh mengeluarkan harganya, sebab itu perjanjian saya dengan Facebook, saudara. Dan kalau saudara nak memesan, sila hubungi Nizam di talian 019 435 1203. Okey saudara, itulah seketika untuk e-commerce. Baik, sini saudara, kita masuk sesi naluri kehidupan. Kerana hadis riwayat Muslim daripada Abu Zuhair, iaitu Umarah binti Ruwaibiyah radhiyallahu anha, katanya, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak masuk neraka seseorang yang sembahyangnya sebelum terbit matahari dan juga sebelum terbenamnya, itu sembahyang subuh dan sembahyang asar. Jadi kelebihan sembahyang asar dan sembahyang subuh, kedua waktu ini paling sukar dilakukan, kerana waktu subuh selalunya kita nyenyak tidur, saudara. Manakala waktu asar kita leka bekerja, leka bermain dan sebagainya. Oleh itu, jika dua waktu ini dapat dijaga, maka mereka menjaga yang lebih mudah lagi, saudara. Di antara amalan yang dapat menjamin seorang untuk masuk ke syurga ialah mendirikan sembahyang fardu semuanya. Lebih-lebih lagi mereka dapat mendirikan sembahyang subuh dan asar dengan sempurna, saudara. Jadi setiap amalan yang kita lakukan oleh seorang itu hendaklah dengan niat yang ikhlas. Nescaya Allah SWT akan membalasnya dengan pahala syurga. Ingat saudara, ya, firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-159. Sesungguhnya, ini maksudnya saudara, saya tak boleh sebut dalam bahasa Arab. Tambah-tambah sakit gigi berlubang ni lagilah meleleh aliu saya, saudara. Sabda Rasulullah, sabda dalam Al-Quran itu, firman Allah SWT, maksudnya sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari keterangan dan petunjuk hidayahnya, sesudah kami menerangkannya kepada manusia dalam kitab suci, mereka itu dilaknat oleh Allah dan laknat oleh sekalian makhluk. Jadi berhati-hati saudara, jangan sampai kita dilaknati. Jadi kalau ada waktu, solatlah saudara. Saya harap agar saudara tidak meninggalkan solat. Saudara, usai naluri kehidupan, kita masuk segmen mutiara kata. Menurut kata saudara Hibir, walau sebaik mana pun perancangan kita, ataupun usahlah kita lupa bahawa perancangan Allah itu lebih baik dari segalanya. Kita mampu merancang, tetapi Allah yang menentukan segalanya. Itulah kata-kata mutiara kata daripada Cikgu Hibir. Baik saudara, seperti biasa kita bermula dengan salam
impian moratorium dan pengeluaran wang daripada kumpulan wang simpanan pekerja. Dapat tak dapat soal lain, saudara. Saya harus memberi pencerahan saban malam. Mudah-mudahan sejuklah tim mereka di KDLSP dan di anjung kuasa di Perdana itu untuk meluluskan. UMNO tetap dengan perjuangannya menuntut agar dipermudahkan pengeluaran wang simpanan pekerja ini kepada mereka yang berkelayakan. Dan juga kita mohon agar moratorium bank dapat terlaksana selama 6 bulan. Keadaan semakin sukar hari ini ya, saudara Syahrudin, saudara G, Puan G, Aunty Ellie ya. Ini di Instagram. Kita berharaplah agar pimpinan negara tidak berbelanja tanpa had. Kerana kalau mereka berbelanja tanpa had, maka negara akan muflis. Itu peringatan saya saban malam, saya harus mengingatkan. Baik, kita tajuk perbincangan kita malam ini adalah impian dan harapan. Apa yang saya maksudkan dengan impian dan harapan, sama-sama kita tunggu. Biar saya susai dulu. Kita dengar pantun Pak Nazil yang melahirkan banyak buku-buku pantun. Saudara boleh melayari di halaman maya Nazil Hashim Muhammad. Saudara, kata Pak Nazil, rumah kayu sebelah menyebelah, terlalu rapat seolah-olah satu. Politik Melayu banyak kabilah, masakan dapat Melayu bersatu. Jadi kalau kerana banyak kabilah berpuak-puak, macam mana nak bersatunya? Jadi Pak Nazil pun menzahirkan kerisauan beliau. Katanya lagi, lemak patin sambal kerang disedia bagi waktu berbuka. Pemimpin prihatin disegani orang, apatah lagi fikirannya terbuka. Itu kata Pak Nazil. Jadi kita harapkan agar pimpinan negara sentiasalah prihatin kepada setiap permasalahan rakyat. Saudara, terima kasih Pak Nazil. Beliau saban hari menghantar pantun pada kita untuk kita berkongsi bersama. Dan Zakari Shah, Abdullah bin Cik Mat, Apal Fazil, ini di Instagram. Dan kita masuk segmen Gedung Ilmu. Kerana orang tutu kita dahulu sering berkata bahawa pemimpin hendaklah sentiasa memegang syarak dan adat. Mesti menjaga kemurnian jiwa dan sikapnya. Janganlah menjadi pemimpin yang angkuh. Kerana umat Melayu wajar dipimpin oleh pemimpin yang bukan pemimpin ceruk. CERUK, ceruk. Teruk maksudnya. Kerana pemimpin yang ceruk, hatinya kecil, akal penyuntuk. Dalam majlis duduk menceruk ujung-ujung saja. Lidahnya kelu, mata mengantuk. Sebarang kerja kaku dan kekok. Tuah hilang, maruah terpuruk. Negeri lemah, rakyat pun teruk. Kalau kita mendapat pemimpin ceruk yang ujung-ujung, bukan curut saya yang ceruk, yang duduk di ujung-ujung, yang tak dapat nak dijadikan pemimpin sebenarnya, tapi mereka masih lagi nak jadi pemimpin. Masalahnya, jika dijadikan pemimpin amatlah buruk. Dijadikan tua, bak kayu lapuk. Dijadikan induk, bak beruk mengantuk. Dijadikan tiang, dimakan bubuk. Jadi kalau pemimpin begini macam tiang, kita harapkan tiang ini dia tiang seri, kukuh, tapi dijadikan tiang bak ini dimakan bubuk, memimpin umat makin terpuruk. Kita harapkan tidak adalah pemimpin sebegini Jadi kita sambung lagi malam besok, saudara. Baik, saudara, sebelum saya memberi pencerahan, saya tetap akan beri peringatan kepada saudara. Kerana siapa saja terpulang, bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan masuk dalam channel YouTube dengan menggunakan macam-macam tajuk dan sebagainya, itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali atas sebarang suntingan yang anda lakukan. Maka anda harus bertanggungjawab atas setiap apa-apa yang anda lakukan. Begitu juga bagi mereka yang menghantar kiriman, yang beri komen dan sebagainya, juga anda tertakluk kepada tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab kerana saya tidak mampu untuk memantau ke semua komen maupun suntingan yang dilakukan. Saudara, ini adalah ruangan pencerahan politik. Matlamat saya tidak lain tak bukan hanyalah sekadar memberi informasi mengikut pengetahuan saya, hasil pembacaan, perbualan saya dengan pemimpin, perbualan saya dengan teman-teman dan pengalaman masa silam saya, saudara. Dan kena ingat, saudara, pencerahan ini berpaksikan kepada kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Saya harus mengingatkan tiap-tiap malam begini. Sebab saya tengok kadang-kadang ada teman-teman menghantar kiriman, bagi komen macam-macam lah.
Ada yang baik, ada yang mengutuk dan sebagainya. Saya dah kata, kalau tak setuju, it's okay. Tak perlulah nak kata orang tua ni kata begitu, orang tua ni begitu, orang tua ni begini. Untuk apa saudara? Janganlah kita saling keji-mengkeji antara satu sama lain. Matlamat saya lain tak ada saya. Bukan untuk memuja sesiapa saja. Saya ingin memberi pencerahan. Dan kalau menyentuh soal parti politik, tentulah kalau UMNO itu saya akan mewawarkan. Kerana itu parti saya orang UMNO. Terus terang saya katakan. Jadi kalau saudara daripada parti-parti lain, daripada PWM ke, Bersatu ke, PAS ke, DAP ke, tak ambil kisah. Saudara juga boleh memberi pandangan, tetapi janganlah memaki hamon. Itu harapan saya. Saya lihat ada kadang-kadang yang mengantar tu dari segi bahasanya, saya tahu itu bahasa-bahasa anak-anak muda. Hormatilah, sekurang-kurangnya saya ini warga emas saudara. Anggaplah saya ini sebagai bapa saudara yang memberi ingatan, yang memberi nasihat semampu yang boleh. Pencerahan ini saudara, kita bersetuju untuk tidak bersetuju, dan kita adalah warga cinta damai. Saya tidak mahu mencari perbalahan. Saya tidak berhasrat untuk memberi pandangan yang kontroversi saudara. Jadi saudara, santunilah setiap bahasa itu dengan bahasa-bahasa yang harmonis. Itu harapan saya. Kalau tak nak ikut, terpulang. Saya pun, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju juga saudara. Baik saudara, hari ini saya menerima tentang ramalan kaji cuaca. Berhati-hati saudara, kerana Jabatan Kaji Cuaca meramalkan hujan ribut di sekitar Lembah Kelang dan beberapa kawasan lain, antaranya kawasan dijangka mengalami hujan ribut adalah termasuklah di Sabak Bernam. Saudara yang tinggal di Kuala Selangor, di Hulu Selangor, di Kelang, Gombak, Petaling, Kuala Langat dan Sepang. Begitu juga di beberapa kawasan lain di Kedah, meliputi Kulim dan Bandar Baru di Pulau Pinang, iaitu di seberang Perai Tengah dan seberang Perai Selatan. Bagi negeri Perak, kawasan yang bakal, ini ramalan daripada kaji cuaca, bukan saya, sebab saya dapat kiriman tadi, iaitu di sekitar kawasan Kerian, Larut, Matang, Selama, Hulu, Hilir Perak, Batam Padang, Alim. Sementara di Negeri Sembilan adalah daerah Seremban dan Port Dickson. Nak cuti ke atau nak berkelah ke saudara, berhati-hati sebab ramalannya ada hujan ribut, serta di kawasan Alor Gajah di Melaka. Sementara itu di Sarawak turut diramalkan hujan ribut di Seri Aman, di Kapit, di Sung dan Bukit Mabung. Sementara itu di Sabah di kawasan pedalaman Keningau dan Tambunan serta Tawau. Berhati-hati. Ini hanya sekadar ramalan kaji cuaca, bukan ramalan saya. Saya dapat, saya harus wawarkan untuk kita bersama. Sebab mana saya katakan ruangan ini adalah ruangan informasi supaya dapat tahu, supaya kita berhati-hati menjaga keselamatan diri kita dan keluarga kita saudara. Jadi dalam keadaan begini, mana kawasan yang saya sebut tadi itu, berhati-hati. Itu dapatan saya daripada kiriman teman-teman daripada mantan serta politik kepada menteri. Dihantar kepada saya perlu wawarkan. Begitu juga saudara, hari ini kabarnya, ini kabarnya bahawa Instagram, WhatsApp, Facebook bermasalah. Kerana rangkaian komunikasi dan media sosial iaitu WhatsApp, Facebook dan Instagram dilaporkan menghadapi sedikit gangguan. Jadi pengguna akan mendapati aplikasi WhatsApp mereka hanya menunjukkan tanda sambungan atau connecting dan tidak boleh menerima mesej masuk atau keluar. Manakala Facebook dan Instagram tidak menerima suapan terkini. Itu yang saya dapat tadi. Setakat ini tiada kenyataan resmi dikeluarkan oleh pembangun ketiga-tiga aplikasi berkenaan. Namun pakar menyatakan ia mungkin berpunca daripada gangguan terhadap sistem pelayan. Inilah kali pertama ketiga-tiga rangkaian itu menghadapi masalah serentak bagi tahun 2022. Namun masalah sama pernah dilaporkan beberapa kali tahun lalu. Kita mengharapkan mudah-mudahan dapat segera dibangunkan, diselesaikan masalah ini saudara. Saya harus beritahu, jadi kalau saudara ada menghadapi masalah dalam pencerahan saya ini, kalau dalam Facebook agak sekejap ada, sekejap tak ada, pergi ke Instagram. Pulanglah saudara. Baik saudara. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan saudara, saya melihat ada berlaku peningkatan dalam beberapa kategori kluster jangkitan COVID-19, terutamanya kluster pendidikan. Ini risau saya. Cucu saya ramai yang bersekolah. Ini masalahnya. Kerana itu menurut kenyataan Ketua Pengarah Tan Sri Dr. Nur Hisham semalam, dia kata peningkatan mendadak sebanyak 313.3% dalam kluster pusat pendidikan amat membimbangkan
Berikutan, individu daripada pelbagai isi rumah akan berada dalam ruang dan waktu yang sama berisiko menyebabkan tercetusnya kluster yang tidak diingini. Jadi sepanjang minggu lalu, Kementerian Kesihatan Malaysia mengesan sebanyak 62 ataupun 70.5% kluster pusat pendidikan dan 18 ataupun 20.5% kluster tempat kerja. Sementara 4.6% kluster kumpulan berisiko tinggi dan masing-masing 1.1% kluster komuniti. Itu kluster keagamaan, kluster import dan kluster pusat tahanan. Menurutnya saya pun tak faham apa dia maksud ME itu. Dia kata Tan Sri Nur Hisham, pada ME 3/2022, kluster institusi pendidikan menunjukkan peningkatan yang mendadak. Jadi saudara yang punya anak sekolah, pastikan mereka mematuhi SOP, Standard Operating Procedure yang ditetapkan. Jadi kalau rasa anak-anak kita ni ada gejala, segeralah bawa ke pusat kesihatan. Kalau kita hantar ke sekolah, mungkin melebarkan lagi jangkitan kepada teman-teman mereka. Jadi berhati-hati saudara. Sebab tu semalam kemarin pun saya dah katakan, macam di negeri Kedah, 15 sekolah terpaksa ditutup. Jadi ertinya sekarang ni kluster pendidikan itu agak tinggi sekarang ni. Saya rasa risau benda itu sebab saya ramai cucu, saudara juga mempunyai anak-anak sekolah. Jadi kita harus berhati-hati ya saudara. Dan hari ini saudara, saya melihat sebagaimana yang dilaporkan oleh Muar Metro, saya nampak masalah kerajaan pimpinan Datuk Ismail Sabri dalam kerajaan keluarga Malaysia ini mungkin bermasalah apabila katanya bahawa gaji ataupun bonus RM500 itu belum dapat kesempurnaan saudara. Ini dapatan saya saudara. Saya tengok tadi dalam Facebook dan sebagainya, bahawa bonus itu bantuan khas kewangan bagi penjawat awam dan pesara bagi 2022 nampaknya seolah macam ada masalah, kerana bagi mereka yang tidak melakukan suntikan vaksin, katanya tak dapat ataupun tertangguh. Jadi keadaan ini tentulah mengundang masalah di kalangan kaki tangan kerajaan. Cuma saya merasakan soal pemberian bonus bagaimana dijanjikan dalam bajet 2022 yang lalu yang telah diluluskan, sepatutnya 25 bulan hari ini masuklah. Itu sepatutnya masuk semua, tak payahlah asingkan yang mana tak suntik vaksin dan sebagainya. Saya rasa mungkin ini bercanggah, tapi tak tahulah saya. Itu ini terpulang kepada bahagian pentadbiran kaki tangan kerajaan. Cuma bagi saya lah, soal mereka suntik tak suntik itu soal nombor 2. Yang paling penting apa yang dijanjikan, bukan banyak mana pun RM500, tetapi wang nilai RM500 itu bernilai tinggi bagi kaki tangan kerajaan yang gaji mereka pun bukanlah banyak mana pun. Saya mengharapkan agar pimpinan tidak meneruskan masalah ini, kerana kita dah ada masalah di sektor pekerja, iaitu kumpulan wang semalam pekerja. Rakyat marah apabila permohonan mereka untuk pengeluaran wang daripada KWSP masih lagi belum ada jawapan yang tuntas, masih lagi kata tak boleh dan sebagainya. Nak minta keluar daripada KWSP tak boleh. Kaki tangan kerajaan yang sepatutnya dapat 500, sebenarnya yang pencen itu RM300 katanya. Juga kalau mereka tidak melakukan suntik tekan, maka tertangguh. Pandangan saya secara pribadi, eloklah diberi. Apa ada masalah? Janganlah kita nak menghukum rakyat. Saya melihat kadang-kadang banyak gangguan. Memang saya dah cakap tadi, memang ada gangguan dalam Facebook. Tapi boleh lari ke Instagram, nak buat macam mana, lari sana lari sini lah, nampak kita ya. Saya melihat bahawa keadaan ini adalah keadaan yang tidak begitu menyeronokkan. Sepatutnya pimpinan harus mencari jalan supaya rakyat merasa tenteram, merasa selesa. Bukannya nak kaya raya lah, RM500 saudara, dan yang pencen tu RM300. Jadi kalau yang pencen tu tak ada suntikan dalam Masjidil sebagainya, tak dapat pula. Jadi bagi saya lah, ini pandangan peribadi saya saudara, bukan ini dasar. Saya tak tahu lagi soal perlembagaan negara macam mana. Apakah dibolehkan? Sebab ini adalah keputusan daripada Kementerian Kesihatan. Sebab itu saya katakan kadang-kadang Kementerian Kesihatan ini seolah mengatasi kementerian-kementerian lain. Jadi saya haraplah agar pihak pimpinan negara melihat persoalan ini, permasalahan ini secara tuntas. Jangan diderakan. Kalau boleh dipermudahkan.
Itu masalahnya saya rasa lah, saudara. Saya agak bersimpati sebab kaki tangan kerajaan, gaji mereka pun ada yang kecil, bukan banyak mana pun, saudara. Walaupun mereka mempunyai pendapatan bulan-bulan, ramai yang tak dapat kerja, sedangkan dalam isu KWSP pun tak selesai lagi. Itu keadaan, saudara, ya. Tak tahulah saya, saudara, apalah nak jadi daripada teman-teman kita, saudara yang mengharapkan agar ada bantuan. Ini bonus ini sepatutnya dulu-dululah setiap tahun. Bila diumumkan bonus, sukalah kaki tangan kerajaan. Tapi nampak-nampak gayanya bagi mereka yang tidak mengambil suntikan vaksin, mungkin tak dapat pula. Ini masalah. Tak tahulah saya pulangkan kepada pihak kementerian, pihak pimpinan negara untuk memikirkannya. Pertama sekali saya nak ingatkan, berilah kemudahan pada rakyat, bukan menyukarkan pada kehidupan mereka. Sebab saya tengok sekarang ni, sebagaimana yang dilaporkan oleh My Metro, itu tentang adanya sindiket yang melakukan menawarkan. Ini sindiket sebenarnya menawarkan kerja dengan gaji RM500 sehari, RM500 sehari, sedangkan itu merupakan scam. Malah majikan yang dijanjikan peluang pekerjaan tidak wujud. Ini dikesan dalam platform e-dagang. Karenanya kata pihak polis adalah untuk memperdayakan ribuan belia dan graduan seluruh negara yang terdesak sejak daripada zaman tempoh pandemik COVID-19. Taktik baru ini telah dikesan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK apabila pihaknya menerima banyak laporan menggunakan modus operandi tawaran kerja, sedangkan tawaran kerja itu tidak wujud. Ia berlaku sejak awal tahun lalu. Menurut Timbalan Pengarah Risikan dan Operasi JSJK Bukit Aman, Senior Assistant Commissioner Willie Richard, katanya pihaknya menerima sejumlah 225 laporan berkaitan sindiket penipuan pekerjaan menggunakan nama tukang. Saudara, saya tak nak sebut nama company itu, saudara, tak elok. Nanti saya ada masalah. Dan membabitkan kerugian sejumlah 4.6 juta ringgit bagi tempoh 2019 hingga Oktober tahun lalu. Jadi saudara harus berhati-hati sebab mereka pada mulanya menawarkan bahawa katanya boleh jadi ejen kepada membeli barang dan sebagainya. Pada mulanya dia kata mereka membayar komisen, tapi waktu murah. Tapi bila dah banyak, maka wang itu hilang begitu saja. Willy berkata berdasarkan serbuan yang dilakukan pihaknya sebelum ini, polis mengesan pusat panggilan diwujudkan untuk menjalankan kegiatan penipuan berkenaan. Jadi modus operandinya sedikit ini menghubungi mangsa menerusi mesej di aplikasi WhatsApp ataupun khidmat pesanan SMS yang kononnya menawarkan pekerjaan sambilan pendapatan antara 200 hingga 500 ringgit sehari. Jadi saudara berhati-hati. Jadi bila mangsa tertarik dengan tawaran itu, katanya tak perlu pergi ke pejabat, dia cuma menyertai kumpulan mereka. Akhirnya itu adalah sebagai sindiket. Jadi sebab itu saya kata berhati-hati. Tidak ada benda yang mudah di dunia ini, saudara. Jadi kata Billy lagi, mangsa dijanjikan komisen 8% daripada jumlah harga produk yang dibeli oleh siapa saja yang mereka jual. Jadi sebagai konon-konon berniaga lah, tak ada pejabat, tak ada kedai, berniaga dalam e-dagang. Jadi sindiket berusaha meyakinkan mangsa pembelian itu cara meningkatkan jumlah pembelian produk mereka di platform e-dagang, sekaligus mampu menarik lebih ramai pembeli. Ini keadaannya. Di Kuala Lumpur katanya seorang guru juga kehilangan wang simpanannya sejumlah RM42,000 lebur, kesan daripada ditipu oleh sindiket yang menawarkan platform di e-dagang. Begitu juga katanya, kerana katanya mangsa diminta untuk masukkan wang ke dalam akaun bank milik individu itu bagi setiap tugasan lakukan. Pada peringkat awal dia bayarlah yang murah-murah, tapi bila dah banyak sampai RM40,000 lebur begitu saja, saudara. Jadi begitu juga bagaimanapun platform e-dagang menafikan tawar kerja. Sebenarnya tidak ada tawaran pekerjaan yang diwujudkan oleh e-dagang. Jadi kita harus berwaspada, saudara. Sebenarnya tidak ada. Jadi pihak polis berharap jika saudara dihubungi oleh mereka yang menawarkan kononnya boleh dapat pendapatan 200, 500 hari, hubungilah pihak polis. Saudara, tidak ada sesuatu yang mudah sebenarnya. Jadi jangan kita mudah terpedaya. Ada yang rugi RM44,000, ada yang RM24,000. Ini seorang wanita berusia 20-an.
Dia mengalami kerugian 24,000 selepas ditipu sedikit menawarkan kerja sambilan dengan menaikkan rating jualan dan sebagainya. Jadi saya haraplah agar teman-teman yang berkesempatan mendengar pencerahan saya ini harus berwaspada, saudara. Ya. Allahu Akbar. Dalam keadaan susah begini, macam-macam sedikit wujud, saudara. Berhati-hati. Cuma dalam keadaan begini juga, saya pun ketawa juga. Bila tengok kenyataan Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan. So, dia menafikan bahawa dakwaan berlaku pembalakan secara berleluasa di negeri itu mengundang kepada kehadiran beberapa ekor harimau di perkampungan orang asli. Saya pun hairan, kalau hutan dah tebang, dah kosong hutan tu, harimau nak lari ke mana? Sebab itu hari kita tengok ada harimau yang pergi berhampiran dengan sekolah di Gua Musang. Jadi saya tak faham kenapa mereka cuba menafikan, apakah untuk menghalalkan pembalakan. Ini keadaannya saya lihat Persatuan Pencipta Alam Sekitar mahu menyelamatkan hutan-hutan kita ni. Hutan kalau katut istiwa, kalau boleh janganlah ditebang, sampai gondol. Saya dapat gambaran semalam, peta di Terengganu dan di Kelantan. Gambarnya di Kelantan tu bukit-bukit dah gondol dah, tapi di Terengganu masih lagi kekal terpelihara. Jadi kalau boleh kita peliharalah hutan kita, saudara. Ini sedikit, saudara. Saya sebenarnya tak nak mengulas, tetapi bila saya tengok berhubung dengan semalam kes yang berhormat Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, sebab ini adalah tulisan daripada wall Datuk Rosni Zahari. Saya yakin beliau adalah antara watching brief, itu peguam bagi pihak Datuk Zahid, dan beliau sentiasa hadir pada perbicaraan itu. Dia kata mahkamah mengambil masa 7 minit untuk membaca keputusan 47 pertuduhan ke atas Datuk Seri Zahid Hamidi. Jadi untuk 12 tuduhan di bawah Seksyen 409 Kanun Kesiasaan, mahkamah putuskan wujud kes prima facie. Walaupun katanya kesemua saksi pendakwa memberi keterangan tidak berpihak kepada pihak pendakwaan. Kemudian pertuduhan di bawah Seksyen 409 ini katanya melibatkan pembayaran kad kredit, di mana pegawai yang menguruskan kewangan Datuk Zahid ini, itu Major Mazlina, mengaku bahawa dia tiada tanda tangan cek pembayaran, cuma hanya sekadar cop. Itu kata daripada Datuk Rosni, bukan saya, saudara. Saya cuma membacakan supaya kita faham. Jadi begitu juga dengan beberapa pembayaran kepada TS Consultancy dan sebagainya. Dalam keadaan begini, saya melihat bahawa prima facie yang dimaksudkan ini bahawa wujud kebolehan untuk dibicarakan. Tapi kena ingat, saudara, no one is guilty unless proven by the court. Belum lagi didapati bersalah, cuma ada prima facie. Jadi saya harap saudara bertenang, jangan mewujudkan macam-macam persepsi yang bukan-bukan. Tak baik, saudara. Begitulah saya tengok macam apa kata Datuk Seri Najib. Dia kata dalam prinsip keadilan, siasatan perlulah menyeluruh, fakta perlulah sepenuhnya, penelitian perlulah sejujur, telus dan benar. Apakah keadilan jika ia tidak menyeluruh dari segi siasatan? Apakah keadilannya jika tidak penuh fakta dan bukti untuk dijadikan penilaian? Jadi timbul lagi beberapa berita bahawa ada lagi siasatan yang masih diperlukan, ada saksi yang tidak dikemukakan, ada bukti yang belum dinilai. Jadi ini masalah yang saya lihat membuatkan kadang-kadang kita timbul tanda tanya tentang perjalanan satu pembicaraan. Dan bagaimanapun kita tak boleh memihak kepada mana pihak, saudara. Kita cuma mahu melihat bahawa keadilan itu terlaksana. Kita mahu supaya justice is not only to be seen, must be proven to be seen. Lebih itu saya tak tahu. Saya nak cerita lebih-lebih pun takut juga. Takut contempt of court, saudara. Mahkamah ini adalah satu tempat yang mulia, yang mengadili. Baik, saudara, kita tinggalkan masalah perbicaraan tentang Datuk Seri Zahid, perbicaraan Datuk Seri Najib. Dan kita mengharapkan sesuatu yang lebih baik itu dapat terjelma. Yang benar tetap benar, yang salah akan salah. Kalau salah, salahlah. Terpulang pada mahkamah untuk membuat pengadilan seadilnya. Itu harapan warga cinta damai. Baik, saudara. Ni masuk segmen apa lagi? Pilihan Raya di Johor. Saya menerima banyak culipan, banyak hantaran mesej kepada saya. Katanya teman-teman kita mengutarakan isu bahawa kalaulah
permasalahan pengeluaran wang daripada kumpulan wang sebenar pekerja RM10,000 secara tuntas tidak terlaksana, kemungkinan katanya mereka akan memboikot pilihan raya Negeri Johor. Ini daripada rakyat Negeri Johor lah yang hantar kiriman pada saya. Malahan katanya mungkin mereka mengundi pembangkang ataupun membuat undi rosak sebagai referendum supaya KWSP meluluskan pengeluaran air citra 10K untuk kelangsungan hidup yang sekarang kuasa ada di tangan Perdana Menteri katanya untuk mengarahkan sesuatu kepada Menteri Kewangan. Jadi saya rasa ini bukan caranya. Kalau saudara rasa marah kerana tak dapat pula wang sebab bekerja, saya dah bagi tahu dalam keadaan sekarang hari ini kerajaan ini adalah kerajaan campuran. Jangan saudara nak menghukum di Johor. Johor nak adakan pilihan raya kerana nak memulangkan kuasa pada rakyat. Bila diberikan kuasa kepada rakyat, gunakanlah kuasa itu sebaik mungkin. Bukan kita tak adil, kita boikot pilihan raya, mana kita tak menggunakan kuasa yang diberi pada kita. Ingat saudara, suara rakyat kuasa keramat. Nyatakan pendidikan saudara melalui peti undi. Kalau boikot, itu tak ada apa-apa pula. Jadi bagi saya lah, harus dipikirkan. Bagi saya, banyak sangat saya terima, nak boikot lah, begitu, begini. Dan saya nak bagi tahu, bukan salah kerajaan Negeri Johor berhubung dengan KWSP. Ini masalah KWSP. Saya ada juga terima laporan bagaimana tentang pelaburan. Antara pelaburan dalam KWSP adalah dalam beberapa buah bank yang menaja, yang menjadi memberi pinjaman kepada sebuah syarikat Genting Hong Kong. Itu dalam pembelian kapal apanya. Tapi saya belum dapat penjelasan. Saya tak boleh beri pencerahan sehingga saya dah digest ataupun saya katam mengetahui semua keseluruhannya, barulah saya boleh membuat pencerahan. Tetapi saya melihat bahawa apa yang berlaku pada syarikat Genting HK Hong Kong ni, itu kapal mewah lah, pelaburannya berbilion ringgit, dan ia juga turut membabitkan pelaburan daripada KWSP, pembayaran bank dan sebagainya. Ini juga saya rasa mungkin membuatkan dalam keadaan sukar KWSP menghadapi kecairan. Saya rasa apa yang dialami oleh kumpulan wang sebab bekerja adalah kecairan wang. Jadi alasan kata masa depan yang sukar apa semua tu, bagi saya itu sekadar alasan. Saya berkeyakinan bahawa ada masalah wang-wang dalam kumpulan wang sebab bekerja ini terikat dengan pembelian saham-saham. Tapi kalau macam syarikat Genting HK ni, kalau dia telah pun membuat permohonan untuk dimufliskan, lebur lagi bagaimana pelaburan yang lain. Ini ketakutan kita. Jadi sebab itu saya mengatakan bahawa takkan kerana itu kita nak hukum Johor. Johor sekarang ni memberi kuasa pada rakyat Johor. Buatlah pilihan anda. Cuma saya rasa hairan saudara apabila saya melihat tiba-tiba untuk kali ini, untuk pilihan raya di Negeri Johor, Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPRM, Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, dia akan bermesyuarat pada 9 hari bulan. Lama tu. Dewan dah dibubarkan 2 hari lepas. Selalunya bila Dewan dah dibubarkan dalam tempoh seminggu, maka Suruhanjaya Pilihan Raya akan mengadakan mesyuarat, menentukan tarikh dan sebagainya. Tapi kali ini mengambil masa sampai 9 hari bulan. Saya tadi berbual dengan seorang mantan Timbalan Menteri. Saya bertanya dengan pula, apakah kemungkinan saudara, pilihan raya ini akan diadakan serentak untuk pilihan raya umum? Kerana jeda waktu apabila Dewan itu dibubarkan untuk diadakan pilihan raya adalah dalam tempoh 60 hari. Jadi kalau Dewan Negeri pilihan raya di Johor ni tidak diadakan dalam waktu yang terdekat, dia boleh sepanjangkan sampai 60 hari. Selepas 60 hari tak boleh lah, tapi dalam masa 60 hari. Kalau 60 hari sebab saya katakan dalam bulan Mac nanti, dari Februari, Mac, April, baru nak umumkan dan mungkin disatukan dengan PRU 15. Besar kemungkinan. Saya tak tahu benda ni, tetapi bila saya lontarkan pandangan saya dengan Timbalan Menteri sebut, dia kata, ada logikanya. Sebab dia kata sepengetahuan dia, selalunya bila Dewan Negeri itu dah dibubarkan, dalam waktu dalam tempoh seminggu, Suruhanjaya Pilihan Raya akan mengadakan mesyuarat, menentukan tarikh, keluar wit dan sebagainya. Tapi kali ini sampai 9 hari bulan, tempohnya panjang.
Apakah ada sesuatu perbincangan? Saya tak tahu. Mungkin. Jadi mantan Timbalan Menteri kata boleh jadi juga. Dan hari ini saya dapat dapatan saya bahawa parti yang ramai juga ahli parlimennya dalam kerajaan pimpinan Datuk Ismail Sabri, iaitu parti PBM. Petang tadi mereka telah mengadakan mesyuarat. Kabarnya, katanya, jadi itu laporan yang saya dapat. Saya tak ada mesyuarat PBM. Cuma dapatan saya mengatakan bahawa Presiden Tan Sri Muhyiddin tidak bertanding, tidak akan mengekalkan kerusinya. Beliau dulu pilihan raya PRU 14 dulu, Tan Sri Muhyiddin bertanding di kawasan Dun Bukit Gabir. Tapi kali ini katanya pengumumannya beliau tidak bertanding kerana mahu menumpukan perhatian kepada pilihan raya umum. Apakah besar kemungkinan PBM akan memastikan lebih baik buat pilihan raya umum? Pandangan saya lah saudara. Bapak kata orang, alang-alang seluk pekasam, biar sampai ke pangkal lengan, alang-alang mandi, biar basah. Mungkinkah pilihan raya negeri Johor ini disekalikan dengan PRU 15? Kemungkinan itu ada saudara. Ini pandangan saya secara peribadi. Sebab tempohnya sampai 9 bulan. Dan dapatan saya juga mengatakan bahawa ini akan diwujudkan satu pakatan, iaitu Pakatan Rakyat Johor. Saya rasa ini bukan Pakatan Rakyat Johor. Mungkin sekarang ni PBM akan berusaha untuk mewujudkan kembali Pakatan Harapan. Dulu jangan lupa parti PBM ni bersama dengan Keadilan, bersama dengan DAP, bersama dengan Amanah. Mereka dalam Pakatan Harapan. Dan saya tengok pula lagi ada kenyataan daripada nak Presiden PAS, itu Datuk saudara Menteri Agama kita, saudara Idris Ahmad. Dia kata bahawa PAS boleh terima pula Parti Amanah. Dengan syarat lah, katanya Amanah meninggalkan DAP. Jadi saya melihat ada kemungkinan bahawa sedang digerakkan satu usaha untuk menyatukan kembali itu Pakatan Harapan menghadapi pilihan raya negeri Johor ataupun pilihan raya umum. Dan besar kemungkinan kalaulah mesyuarat petang tadi memutuskan bahawa alang-alang mandi biar basah, artinya mereka tarik sokongan terhadap kerajaan keluarga Malaysia ini, maka dengan sendirinya terbubarlah kerajaan dan maka dibolehkan diadakan pilihan raya umum. Memang dia ada waktunya tak lama. Kalau nak buat bulan kalau Johor kata buat pilihan rayanya dalam tempoh sebulan lagi, itu dah Januari, Februari ataupun Mac. Dan jeda waktu untuk pilihan raya umum adalah pada bulan Mei 2023. Tak lama mana pun, hanya sekitar dalam 10 bulan ataupun 12 bulan. Jadi tunggulah lama buat apa? Biasalah dulu kita biasa adakan pilihan raya umum sebelum tamat 5 tahun tamat pegawainya. Cuma ada kalangan-kalangan menteri yang tak begitu bersetuju untuk diadakan pilihan raya kerana mereka mengatakan kalau boleh nak sambung sampailah hujung 2023. Sedap saya jadi menteri ni. Jadi keadaan begini, saya melihat bahawa apa yang berlaku di Johor ini apabila Suruhanjaya pilihan raya mengumumkan bahawa mereka akan mula bermesyuarat pada 9 hari bulan Februari. Hari ini baru 25 bulan. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 6 hari. 9 hari. 2 minggu. Jadi, okey, itu tak ada masalah. Terpulang pada SPRM untuk mesyuarat, nak mutlak sebagainya. Itu mutlak kuasa mereka. Apabila satu dewan itu dah dibubarkan, terpulanglah pada Suruhanjaya pilihan raya untuk menentukan tarikh dan sebagainya. Cuma saya kata apakah mungkin bahawa juga akan diadakan serentak dengan pilihan raya umum? Kerana petang tadi bila PBM bermesyuarat dan saya cuba mendengar pandangan daripada Parti Keadilan kata kalau keadaan begitu besar kemungkinan tarik sokongan, begitu juga Armada daripada Parti PBM, begitu juga dengan PAS. Mula membuat kenyataan-kenyataan yang pelbagai. Saya rasa eloklah dirungkaikan sepenuhnya permasalahan yang dihadapi oleh rakyat. Lama sangat dah kita berpolitik ni. Politicking ni berlaku sejak UMNO Barisan Nasional kalah pilihan raya 2014.
pilihan raya yang ke-14 2018 dulu. Dan keadaan masih lagi berterusan, sedangkan ekonomi tidak dapat diperbaiki. Ada kerajaan bertukar ganti, kerajaan itu rapuh serapuh-rapuhnya. Daripada zaman Pakatan Harapan, Perdana Menterinya rapuh, naik pula Perikatan Nasional, lagi rapuh. Dan hari ini, seandainya Parti Pribumi tarik sokongan, maka untunglah kerajaan keluarga Malaysia. Sebagaimana rapuhnya kerajaan di negeri Johor. Sebab itu, menurut ahli Parlimen Lenggong, iaitu Dato' Seri Dr. Samsul Anwar Nasara, dia kata pilihan raya sebenarnya tidak akan mengganggu sistem penyampaian kerajaan. Kalau nak adakan pilihan raya pun tak ada masalah. Sebab sekarang ini macam di Johor, bila dibubarkan Dewan Negeri, tapi sistem penyampaian, sistem kerajaan masih berjalan apabila adanya caretaker government. Sementara menantikan keputusan pilihan raya, dia tak ada masalah. Dan inilah masanya untuk rakyat menentukan masa depan mereka. Dan ini saya hairan apabila ada pihak mengatakan UMNO ni mabuk kuasa, tamak kuasa, hendak kuasa dan sebagainya. Saya kata ini hanyalah sekadar retorika politik. Jangan begitu mudah menuduh. Hanya kerana kebetulan di Johor itu Perdana Menteri Besarnya datang daripada UMNO. Bila Menteri Besar UMNO minta Datuk Tuanku untuk dibubarkan Dewan Negeri, mula menuduh bahawa UMNO nakkan kuasa. Tidak, UMNO nak memulangkan. Saya nak jelaskan pada saudara, tuntutan UMNO sejak langkah Sheraton lagi. Jangan lupa. Jadi sebab itu saya kan, bila mereka mendogmakan cerita bahawa UMNO ni gila kuasa, ndak itu, ndak ini, saya kata kenapa mereka terlupa tentang tuntutan UMNO? Apabila berlaku langkah Sheraton, Presiden UMNO dah buat ketetapan bahawa kita nak akan pilihan raya. Tapi keadaan waktu itu, istana mengatakan dengan ekonomi yang tak pulih, pilihan raya baru 22 bulan berlangsung, takkan nak buat lagi pilihan raya dan sebagainya, bersabarlah dulu. Jadi wujudlah kerajaan Perikatan Nasional. Masa itu belum ada Perikatan Nasional pun, maka dilantik Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Waktu itu Presiden UMNO menyatakan, okey, kita setujulah menyantuni titah istana supaya tidak diadakan pilihan raya, tetapi UMNO minta selewat-lewatnya bulan Ogos yang lalu. Jadi waktunya, jika selepas saja selesai masalah COVID-19, maka hendaklah diadakan pilihan raya supaya dipulangkan balik kuasa pada rakyat. Jangan lupa saudara, dari langkah Sheraton lagi, UMNO tidak bersetuju untuk adanya kerajaan baru Perikatan Nasional. Tak ada. UMNO cuma bila istana minta supaya jangan ada politik yang okey, UMNO setujulah. Sebab UMNO ni saya ingatlah bahawa dia kelahirannya semata-mata berjuang untuk mempertahankan istana. Jadi apa saja yang diutarakan oleh istana, UMNO akan menyokong sepenuhnya. Jadi dalam keadaan sebegitu, kita menuntut supaya diadakan pilihan raya. Tak terlaksana. Bila tak terlaksana, maka Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri Kerajaan Perikatan Nasional selama 18 bulan. Kita tahu kerajaan itu rapuh, tapi tak terlaksana hingga berlaku lagi pembentukan satu kerajaan baru. Saya nak jelaskan di sini saya. Waktu itu UMNO dah bersetuju supaya diadakan caretaker government. Waktu selepas Tan Sri Muhyiddin tidak jadi Perdana Menteri, pimpinan UMNO seramai 7 orang mengadakan pertemuan dengan Yang Berhormat Menteri Tengku Razali Hamzah untuk diadakan satu caretaker government waktu itu. Biarlah Tengku Razali jadi Perdana Menteri supaya beliau menangani masalah ekonomi negara dalam keadaan begitu, saudara. Tapi tempohnya 6 bulan saja. Selepas 6 bulan, hendaklah diadakan pilihan raya umum. Tapi dalam tempoh 6 bulan itu, Perdana Menteri sebagai war cabinet, dia kata, hendaklah menyelesaikan masalah COVID dan juga ekonomi negara. Itu keadaannya. Dan waktu itu terlantiklah, tak tahu macam mana, Datuk Ismail Sabri diangkat pula sebagai Perdana Menteri. Tuntutan UMNO masih lagi nakkan pilihan raya. Dan sekarang ini apabila kita melihat di Johor, kalau tidak ada pilihan raya, macam mana kata Datuk Hasni, dia kata bahawa kerajaan yang dipimpin oleh beliau hanyalah mendapat sokongan ihsan. Kerana dalam pembentukan kerajaan itu, UMNO cuma ada 18 kursi saja. Sokongan itu datang daripada 16 kursi, sokongan datang daripada Parti PBM.
daripada PAS. Jadi ehsan. Sedangkan memang semua orang tahu UMNO dengan PBM tidak boleh bekerjasama. Itu nalurinya. Dan akhirnya untuk memudahkan supaya tidak berulang apa yang berlaku waktu pembentangan bajet dan sebagainya, biarlah rakyat menentukan. UMNO tak kata bahawa kita pasti akan jadi kerajaan semula, tidak. Kita nak pulangkan balik kepada rakyat untuk menentukan siapakah yang akan mereka lantik, mereka akan pilih untuk menerajui kerajaan. Saya dah pesan pada kawan-kawan, jangan terlalu overconfident, jangan terlalu yakin, kerana pemikiran rakyat tak boleh buat sembarangan. Terpulanglah pada rakyat, kerajaan mana yang mereka mahu. Ini, tapi bila katakan kita ni mabuk kuasa, saya hairanlah kenapa dituduh yang sebegitu. Jadi saya dalam keadaan begini, kita dengar pula PAS buat kenyataan. Menurut pada Dato' Hasni, dia dah kata dia dah berunding dengan Timbalan Presiden PAS. Kalau boleh, bila ada pilihan raya negeri Johor ni, dia kalau boleh biarlah bersama dengan PAS. Dan dia dah menyediakan 5 kawasan Dewan Undangan Negeri untuk diberi PAS bertanding. Dan kawasan itu diyakini boleh menang. Kerana jangan lupa pilihan raya yang dulu PAS cuma dapat 1 kursi saja. Yang lain semua kalah, hilang deposit saudara. Jadi dalam keadaan begitu, PAS kita tak mahu. PAS letak syarat mesti dengan PBM. Jadi Dato' Hasni kata tak boleh lah letak syarat begitu. Dah tolak. Tiba-tiba hari ni kenyataan keluar, Tuan Ibrahim kata macam mana pula UMNO cuma bagi kita 4 kursi aja. Jadi saya kata, daripada 1 kursi kau dapat, tiba-tiba UMNO berlapang dada bagi 4 kursi, kau nak berapa banyak? Itu masalahnya. Daripada 1 kursi aja yang pada, tiba-tiba sekarang ni Dato' Hasni kata bagi 4. Jadi kalau 4 tu tak puas hati, nak banyak mana lagi? Ambil semua, ambil lah. Tak ada masalah. Sebab itu hari ni, malam ini Presiden UMNO, Timbalan Presiden UMNO, kepimpinan UMNO sedang berada di Johor menentukan. Saya yakin bahawa UMNO akan bertanding secara solo andainya pilihan raya negeri terlaksana ataupun dilaksanakan di Johor. Soal menang kalah, itu kita tak boleh cakap besar. Saya berpesan pada kawan-kawan, jangan terlalu yakin. Jangan terlalu yakin, overconfident nanti terap nanti. Ini pilihan raya ni saudara, 1 undi itu boleh menentukan segala-galanya. Dalam keadaan hari ini, saya berpesan pada teman-teman, jangan overconfident. Rasa boleh menang kawasan itu, teruskanlah. Walaupun saya berhasrat untuk memberi pencerahan tentang kursi-kursi Dewan Negeri, tapi saya rasa belum lagi waktunya. Saya akan kumpulkan lagi data-datanya. Tetapi saya melihat bahawa kita jangan terlalu overconfident. Dan kena ingat, saya nak pesan pada ahli UMNO ni, kalau anda tidak terpilih sebagai calon, jangan pula melakukan cah keting ataupun main sabotah dari belakang. Siapa saja yang dilantik, sudah dipilih sebagai calon, kenalah beri sokongan. Kena ada kecintaan, kena ada roh perjuangan pada parti, bukan untuk kepentingan diri. Dan kena ingat, jawatan sebagai wakil rakyat ini bukan jawatan untuk menyenangkan diri sendiri. Jawatan ini adalah amanah untuk kita berjuang, untuk kita menabur khidmat bakti, bukan untuk keselesaan. Saya rasa kadang-kadang mereka sudah lari daripada konsep asal sebagai wakil rakyat. Bila wakil rakyat, aku akan kaya raya. Ini salah. Sepatutnya sebagai wakil rakyat, anda harus menjadi, kalau dalam kawasan Dewan Negeri itu, anda lah bapanya. Sama ada orang memilih atau tak memilih anda tidak boleh melakukan kezaliman. Kerana dalam konsep demokrasi, yang menang tidak boleh menekan yang kalah. Dan yang kalah harus menerima hakikat, mengakui kemenangan pihak yang menang. Jadi, bila selesai itu, maka semua tugas, tanggungjawab sebagai wakil rakyat ini bukan mudah saudara. Anda akan disoal di akhirat nanti. Sepanjang kamu menjadi wakil rakyat, kamu menjadi pemimpin di kawasan itu, apa yang telah kamu lakukan kepada rakyat yang memilih kamu. Jangan sekali ingat bahawa ini jawatan yang enak. Saya heran kenapa mereka berlumba-lumba nakkan sangat jadi wakil rakyat ni. Saya pun hairan. Sedangkan ini adalah jawatan yang menuntut kita di akhirat nanti. Sejauh mana yang telah kamu lakukan atas kepercayaan orang. Jangan ingat ini satu benda untuk mencari kekayaan. Tidak, saudara. Dan tambahan pula kali ini, kalau siapa yang bertanding, saya yakin UMNO dalam keadaan yang tidak cukup wang.
Kewangan UMNO tak macam dulu. Dulu kita dalam kerajaan. Kita ada sumber, banyak sumber kewangan. Hari sekarang ni, akaun dibekukan, masih lagi dolak dalik. Benar, mahkamah kata boleh ambil, tapi masih lagi belum selesai lagi. Saya tanya dengan Datuk Sumali, susah kerja. Dia kata belum lagi saya tuntah habis. Jadi artinya tiap-tiap calon itu tak semestinya mempunyai bekalan yang cukup. UMNO cuma mampu membantu sekadar meletakkan wang pertaruhan. Tidak lebih daripada itu. Wang taruhan mungkin RM5,000. Jadi nak beli poster, bendera dan sebagainya, itu kena cari sendiri. Dan inilah masanya kita akan melihat sejauh mana keikhlasan warga UMNO berjuang bukan kerana wang. Ini saya nak pesan sebab saya tengok kadang-kadang ada juga mereka yang begitu mulus nak jadi wakil rakyat, nak nama calon. Kenapa tidak contohi? Bagaimana kata Datuk Khalid Nordin, dia tidak akan bersedia untuk bertanding. Dia tak akan bertanding. Begitu juga dengan Tan Sri Syaril. Mereka tidak mau bertanding. Kita nak bagi muka-muka baru. Dan bagi mereka yang dah lama jadi wakil rakyat itu, sudahlah, bagilah pula muka baru. Jangan dikotorkan kanvas politik UMNO dengan perasaan anda keterlaluan untuk mengejar jawatan. Jangan dikotorkan kanvas politik UMNO ini dengan tindak tanduk anda untuk mengkayakan diri sendiri. Itu bukan percaturan dalam UMNO. UMNO adalah perjuangan. Kita harus berjuang demi lestari rakyat. Saya melihat, saya perhati banyak kenyataan-kenyataan yang dah mula keluar. Sudah ada orang ni nak jadi calon, sudah ada berebut, orang ni nak jadi calon dan sebagainya. Saya dah goleng kepala. Apa nak jadi ni? Belajarlah atas kekalahan yang dialami oleh UMNO dalam pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Sudahlah. Belajarlah. Kena sedar diri kita parti yang kalah. Saya nak berpesan kepada teman-teman, khususnya mereka yang berangan-angan nak jadi calon dan sebagainya, kena ingat, anda kalau terpilih sebagai calon, anda adalah mewakili parti yang telah ditumbangkan oleh pembangkang dalam pilihan raya ke-14. Sedar diri. Jangan merasakan akulah segala-galanya. Saya melihat dalam keadaan begini, jangan kita terlalu ego. Boleh menang. Jangan. Betul, dalam keadaan sekarang rakyat memang marah. Tapi kena ingat, lampias kemarahan rakyat, kesan daripada tidak dapatnya kepulauan kerja itu juga terbalik pada UMNO. Kerana pimpinan UMNO menjadi Perdana Menteri. Ini juga akan menyangkut soal ini. Jadi rakyat sekarang ni semua macam dapat kiriman kawan-kawan di Johor nak boikot dan sebagainya. Kerana menzahirkan amarah mereka, menzahirkan kekecewaan mereka. Dalam keadaan begini, saudara Fadlah Abdul, BM menang lebih dari itu boleh dapat. Saya nak berpesan pada kawan-kawan lah, yang bakal dicalon, anak-anak, mungkin ada ketua pemuda dan sebagainya. Adik-adik, saya ni orang veteran, nak berpesan, jangan ingat anda terpilih sebagai calon, anda jadi orang kaya. Jangan. Cukuplah. Selama ni orang tuduh UMNO macam-macam. Jangan kali ini, macam saya katakan tadi, jangan sekali-kali anda mengotorkan kanvas politik UMNO ini sebegitu comot, sebegitu hodoh oleh sikap perbuatan anda yang meletakkan kepentingan diri, membesarkan tembolok, membesarkan kekayaan untuk diri anda dan kroni. Cukuplah. Sebab itu saya melihat apabila Datuk Hasni jadi Menteri Besar Johor, saya lapang dada seronok kerana beliau tidak pun mewujudkan suasana untuk mengkayakan kroni. Beliau menjalankan tugas tanggungjawab dan saya yakin rakyat Johor ramai yang suka pada beliau. Jadi saudara Harun, mohonlah, katanya Pak Long, bubarkan parlimen biar rakyat menentukan calon-calon PRU 15 yang terbaik. Betul. Saya rasa inilah terbaik. Sama ada jadi tak jadi pilihan raya di umum terpulang, tapi pilihan raya negeri Johor tetap terlaksana. Sebab itu saya menekankan kepada teman-teman yang berhasrat jadi calon, jawatan sebagai wakil rakyat betul ada allowance-nya, tapi bukanlah untuk membina kekayaan diri. Cukuplah. Kita dihina selama hari ini. Dan macam saya kata tadi, kena sedar, kena insaf. Anda bertanding kali ini adalah mewakili parti yang telah ditumbangkan dalam pilihan raya 14 lalu. Kena ingatnya itu. Dan berusaha untuk mendapat sokongan daripada rakyat dan sebagainya. Jangan dibiarkan kebencian rakyat itu berterusan.
We must have to put a full stop. Jangan pula kita di situ rakyat melihat apa ni bahagian ni, bergaduh sana bergaduh sini. Mulianya sikap Datuk Khalid Nordin, dia kata dia tak akan bertanding. Kalau boleh mereka yang dah bertanding tu hari, yang kalah apa semua, jangan bertanding lagi lah. Jangan nak berebut. Ini nak jadi calon. Nak jalan macam mana? Peruntukan kewangan bukan ada banyak mana pun. Saya berharap, dan dalam saat begini, sebagaimana saya berbual dengan mantan Timbalan Menteri tadi, saya rasa besar kemungkinan bahawa mungkin pilihan raya umum disekalikan. Kerana kalau PBM rasa tak puas hati, bila Tan Sri Muhyiddin kata dia sendiri pun tak nak bertanding dalam PRN Johor ni, apakah mungkin beberapa orang ahli parlimen daripada parti PBM menarik sokongan? Jika ini berlaku, mau tak mau kita harus berhadapan dengan pilihan raya umum. Kepada saudara, saya ucapkan selamat malam. Kita tengok lagi malam esok apa lagi yang akan berlaku di Johor. Hari ini keadaannya saudara, hari ini Presiden UMNO, Timbalan Presiden UMNO, Badan Perhubungan Johor mengadakan mesyuarat, memikirkan apakah yang terbaik untuk kita tawarkan kepada rakyat. Lain tak ada, kita harus mencari jalan apakah yang terbaik untuk kita tawarkan kepada kerajaan dan kepada rakyat dalam mentadbir negara yang begitu keadaan yang cukup menyesatkan rakyat. Saya faham rakyat Johor menantikan apakah yang mau kita lakukan untuk membina kehidupan mereka. Ramai warga Johor yang sekarang ini terjebak dalam suasana hilang pekerjaan, tidak mempunyai pendapatan yang tetap, dan mereka berada dalam keadaan yang cukup mengerikan. Untuk itu, saya rasa kita berlapang dada. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.